Yang Temeloh. Ya, Temeloh. Terima kasih Ketua. Terima kasih Menteri. Saya menyebut nak refer balik kepada PBS tadi, pentaksiran berasaskan sekolah, daripada pihak kementerian dan menyedari masalah yang berlaku. Tapi apa yang saya lihat masih sangat ketara, dua pihak, iaitu yang pertama guru dan yang kedua pelajar. Guru dia tak puas hati sekurang-kurangnya atas beberapa poin lah. Yang pertama berkenaan dengan penggunaan internet, e-system, terutama mereka yang belajar di sekolah, mengajar di sekolah-sekolah luar bandar. Saya kira nak mengatasi masalah internet di sekolah-sekolah luar bandar ni akan berpanjangan 5, 4, 6 tahun. Jadi sampai bila kita nak mengorbankan kedudukan ini, sehingga kan guru terpaksa beli broadband sendiri untuk mencari coverage dan seumpamanya. Kemudian mereka juga bimbang kerana terpaksa mengisi evidence saban hari ini, tak dapat nak mengejar topik-topik dalam sukatan pelajaran dalam masa ditetapkan. Kemudian yang kedua ialah pelajar jadi malas mengulang kaji sebab mereka telah tidak ada peperiksaan dan tidak ada kerja rumah untuk mereka. Saya rasa ini membebankan guru dan juga mengancam masa depan pelajar. Terima kasih. Boleh saya sambung kepada Temerloh? Nak bagaimana? Ya, sedikit saja. Ya, Ibu Barat. Datuk Menteri, saya nak tanya, dengan plan PPPM ni, adakah kerajaan sedar bahawa kerumitan yang dialami oleh pelajar-pelajar kita mengenai fasihan dalam bahasa Inggeris adalah disebabkan tidak ada di mana diwajibkan untuk kelulusan di tingkatan 5 dan sebagainya. Adakah kerajaan akan menggunakan satu peperiksaan supaya diwajib untuk kelulusan untuk mendapat sijil di tingkatan 5, dan juga adakah Yang Berhormat akan jawab mengenai soalan matrikulasi sekarang, atau saya boleh tanya soalan mengenai sedemikian on matriculation? Ya. Menteri. PBS. Nanti lupa PBS banyak sangat isu mengenai PBS juga. Mengenai PBS juga. PBS boleh dulu. Okay. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Saya juga ingin mengemukakan sesuatu cadangan kepada PBS ini. Saya selain daripada masalah teknikal, masalah beban, yang penting saya rasa adalah masalah objektiviti ya di dalam penilaian. Kerana setiap guru, setiap sekolah ada cara dia membuat penilaian. Bagaimana kita hendak mengekalkan unsur subjektiviti ini apabila guru membuat penilaian, dan bagaimana kita nak membandingkan penuntut di dalam satu tahap daripada satu sekolah dengan satu sekolah. Ya, kalau dulu kita ada keputusan akademik, tetapi sekarang ini penilaian PBS itu kita kata subject to is questionable subjectivity, kerana penilaian ini memang subjektif. Terima kasih. Menteri, PBS juga. Saya nak tanya soalan asal tu. Saya nak minta Menteri timbangkan adakah penilaian semula akan dijalankan, kerana ramai guru dah bincang dengan saya dan bantah. Mereka minta kalau boleh menilai semula, kerana asalnya ini sistem ini dari Eropah, dan di negara-negara Eropah kelas tu ada 15 murid saja ataupun 10 murid saja. Di sini mungkin kalau sekolah jenis kebangsaan mungkin ada 50 murid dalam satu kelas. So dia memang tak begitu sesuai untuk negara ini, dan saya nak bawa hasrat ramai guru yang mereka minta kalau boleh dengar mereka dan buat penilaian semula. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, Pak Sulong, sama juga perkara yang sama mengenai PBS ni. Juga. Semua sama. Satu lagi lah. Okey. Terima kasih. Saya setuju juga apa yang telah diperkatakan oleh Yang Berhormat Keluang tadi. Sebab saya rasa ada timbul persoalan mengenai kapasiti guru dalam melakukan pentafsiran ini. Kadang-kadang dia agak berbeza daripada satu sekolah pada satu sekolah. Tapi saya nak bertanyalah pada pihak kementerian, bagaimana kementerian nak membetulkan persepsi ini dan nak mengukuhkan balik bahawa sistem PBS ni adalah sistem yang sebenarnya untuk
penambahbaikan kepada sistem pembelajaran sekarang di Malaysia ini, dan saya harap dapatlah ianya dipeluaskan dan dimaklumkan kepada semua sekolah bagi membetulkan persepsi ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sebenarnya diwujudkan PBS ini kerana peringkat permulaan, kita juga di Parlimen yang mengatakan sistem kita ni terlalu academic oriented. Dengan izin, selalu menggunakan pengukurannya hanya akademik. Ya, pelajar-pelajar kita bila keluar negara tak boleh, tidak ada critical thinking, pemikiran kritikalnya kurang, pelajar kita ni co-curriculumnya rendah, sasiahnya rendah, tak sampai peringkat yang kita inginkan. Apabila ramai kita dan juga ibu bapa, juga masyarakat yang mana dalam sistem pendidikan ni memang ada 28 juta konsultan pendidikan. Kerana kita mempunyai, memang betul begitu, ada anak saudara, adik-beradik di sekolah. Jadi ramai sistemnya. Jadi dengan itu kerajaan membuat satu keputusan, telah kita bincang. Saya katakan tadi, sebab tu saya mula tadi dengan mengatakan tentang mereka yang mengambil bahagian di dalam kita melaksanakan PPPM ni. Bukannya orang-orang biar calon-calon orang juga, mereka lah memberi input kepada kita. Bukan hanya dalam negara tapi luar negara. Sebab itu kita melaksanakan PBS. Tapi memang ada masalah-masalah di peringkat permulaan. Masalah kata capaian internet tadi. Betul, saya setuju, bukan tak setuju. Kita telah mula menambahbaikan dengan satu bestari net dan sebagainya, dan juga pastikan agar capaian internet, bukan hanya capaian tapi juga kapasiti kelajuan itu ditingkatkan. Di samping itu saya katakan tadi permulaan tadi bahawa ramai juga yang guru yang merasakan bahawa yang perlu diberi latihan. Apa sebenarnya objektif? Kejap. Tak jawab saya nanti. Nanti oleh itu mereka tidak faham. Begitu juga kefahaman kepada ibu bapa juga telah dilaksanakan, dan alhamdulillah apabila kita memberi kefahaman kepada ibu bapa, ramai yang mengatakan ini yang kita hendak sebenarnya. Dia jawab betul. Dia kata ini sebenarnya yang kerajaan patut buat lama dah. Sekarang ni cuma kita tak faham, dia kata baru-baru ni. Jadi itulah saya memahami, dan kita memang tahu, dan juga tentang objektiviti, subjektiviti ni memang tak habis sebenarnya. Walaupun kertas pemeriksaan pun, dalam guna sistem pemeriksaan akademik pun memang ada subjektiviti, ada di mana guru tidak akan dapat memberi markah yang sama. Walaupun di kawasan yang sama, dua guru akan beri markah yang berbeza-beza, tapi kita tak boleh. Tapi kita boleh mengurangkan masalah subjektiviti tadi dengan cara kita memberitahu mereka apakah yang dikehendaki. Kita mengurangkan jurang-jurang tersebut, dan dengan ini kita harap ia akan dapat meningkatkan prestasi dan juga sistem penilaian sekolah yang melalui program PPM tadi, program pembangunan sekolah tadi. Okay, sila. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin penjelasan berkaitan dengan PBS ni juga. Sejauh mana sebenarnya latihan ataupun kemahiran yang telah diberi persediaan guru-guru sebelum sistem ini dilaksanakan? Sebab makluman yang kita terima di bawah, guru-guru tidak mendapat, sebahagian besar mereka belum mendapat kemahiran sebelum pelaksanaan ini dibuat. Maka apabila dasar ni dilancarkan, diarahkan, barulah latihan-latihan dibuat, dan sebahagian mereka tak dapat menguasai sistem ini. Dan begitu juga saya ingin penjelasan, sejak dia dilancarkan sampai sekarang, dilaksanakan, apakah hasil kajian yang telah dibuat, sejauh mana keberkesanannya terhadap pelajar dan sistem pembelajaran itu sendiri. Minta penjelasan. Berkaitan sama ni. Ya. Apa dia? Masih dalam PBS lagi? Sama. Okey. Ya Menteri, nampaknya kita melihat di sini bahawa guru mesti diberi fokus dan tumpuan kepada PMP supaya dia tidak lari dan menanggung beban kepada kerja-kerja yang lain. Saya juga kalau tak silap mendengar beberapa kenyataan daripada kementerian. Apakah usaha kementerian ni untuk mengurangkan bebanan guru ni? Tak payah lagi dia buat kerja-kerja perkaranian, isi borang, ambil lagi soal penguyuran pelajar dan sebagainya. Tapi dia hanya menumpu kepada PMP saja. Kerana kebimbangan kita kalau guru dibebani dengan tanggungjawab lain di luar daripada skop bidang kerja dia, maka dia menjejas, setidak-tidaknya menjejas kepada pemberian markah dan sebagainya, akan wujud ketidakadilan dan sebagainya. Apa usaha kementerian dalam soal untuk mengurangkan bebanan guru ni supaya fokus kepada soal PMP saja? Terima kasih.
Tuan Menteri. Tebrau dan Batu Gajah bangun ya. Boleh. Datuk Anti Petua, saya PBS ada juga, ya, berkaitan dengan PBS juga. Ya, Batu Gajah. Tuan Menteri, saya biasa terima banyak rungutan daripada guru-guru berkaitan dengan sistem PBS ini. Adakah pihak kementerian telah membuat satu kajian terperinci menghubungi guru-guru dan mendapatkan maklum balas daripada guru-guru berkaitan dengan program yang sedang dilaksanakan ini? Sebab saya cukup risau untuk menjayakan sesuatu program yang sangat program pendidikan yang sangat penting itu adalah guru. Kalau guru-guru itu mereka menghadapi masalah dari segi motivasi ataupun emosi, maka ia boleh mengganggu keseluruhan pelaksanaan projek tersebut. Jadi ada tak pihak kementerian telah membuat satu kajian terperinci berkaitan dengan hal ini? Itu saja. Okey, terima kasih. Ketua Tebrau sini. Nak bagi ya Mat Tebrau. Cukup dulu kerana nak jawab pasal benda yang sama perkara yang sama. Sama pendek last one. Okey. Nanti tak jawab pasal benda yang dia tanya tu ada yang dah belum terjawab lagi, sila. Datuk Yang Ketua, saya tidak menafikan manfaat yang boleh datangkan oleh sistem PBS. Tapi saya rasa sekarang saya amat bersetuju dengan YB Lenggong. Masalahnya ia beban kerja. Jadi saya dah banyak kali cadangkan bahawa pihak kementerian hantar pegawai-pegawai bukan guru kerani yang berlebihan untuk menguruskan kerja-kerja paperwork itu. Jadi saya percaya kalau ini diatasi, semua aduan tentang PBS akan tak ada lagi. Sekian. Okey, terima kasih Ketua. Itulah nak jawab tadi, dah tanya pula. Sebenarnya memang kita faham sebenarnya dalam apa juga program-program baru, perancangan-perancangan baru, dia taklah kita buat tanpa kita membuat perancangan dan kajian. Sebelum PBS ini dilancarkan sekolah-sekolah, 500 buah sekolah dah laksanakan program ini sebagai kajian peringkat permulaan. Lepas dirasakan merekanya sesuai untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah, lepas tu dilancar ke sekolah-sekolah. Mungkin dikatakan tidak mencukupi latihan. Itu kita akur, bukan semuanya. Dan itu kita tingkatkan latihan-latihan. Sebab tu saya katakan tadi, apabila kita bawa kita berjumpa dengan ibu bapa dan beritahu kepada mereka apa sebenarnya PBS, mereka kata saya katakan tadi, inilah patut dah buat banyak tahun yang lalu. Dan oleh kerana kita dah pasti betul, Yang Berhormat, ada beban-beban peningkatan kepada guru-guru. Sebab itulah kita telah mula di Kedah dan Sabah dengan peningkatan dengan program PTPO ni, grade 17 pembantu guru yang kita panggil, yang telah kita tambah 634 di Kedah, 893 di Sabah, dan akan diteruskan kepada negeri-negeri yang lain agar seperti Parti Yang Berhormat tadi lah, bolehlah beritahu di kampung bahawa kementerian akan menambah pembantu-pembantu guru ini agar beban pada guru itu akan berkurangan. Di samping itu juga, bukan hanya dengan memberi tambah pembantu, kita juga sedang mengkaji bagaimana beban. Saya pun dengan kaki tangan beritahu mereka, mungkin ada perkara laporan yang tak perlu dibuat oleh guru-guru. Kadang-kadang laporan itu terlalu detail, dengan izin, terlalu terperinci, yang membebankan guru-guru. Oleh itu kita sedang mengkaji bagaimana guru itu tidak dibebankan dengan terlalu banyak perincian di dalam mereka membuat penilaian-penilaian mereka.